Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam informasi, salam Ramadan kepada semua teman-teman yang bersama saya pada kali ini. Terima kasih banyak kerana terus bersama dengan channel YouTube saya. Dan hari ini kita nak ulas sikit tentang debat. Ini debat yang seperti mana kita ketahui sejak kebelakangan ini Saudara Rafizi selalu menekat-nekat Najib Razak. Berlakulah perbalahan, pertengkaran, persengketaan, debat-debat secara di media sosial bersama dengan Najib. Walaupun Najib bukan Perdana Menteri, tetapi ini adalah sasaran yang ditujukan oleh Rafizi Ramli kepada Najib. Itu bukan isu. Dalam cabaran Najib Razak, cabaran Rafizi kepada Najib Razak adalah untuk mengadakan debat, khususnya berkaitan dengan Sapura, bailout Sapura. Itu yang saya difahamkan, dan saya tak nampak lagi tajuk yang khusus sebenarnya untuk perdebatan ini, tetapi saya fikir ialah berkaitan dengan skandal ataupun bailout Sapura. Okey, apabila Rafizi mencabar Najib untuk berdebat dalam isu ini, Najib tidak salah, dia kasih jalan bagaimana caranya untuk menunjukkan, mempamerkan dia adalah seorang hero, bosku yang sebenar, yang popular di kalangan orang UMNO khususnya. Dia mengatakan tidak cukup dengan Rafizi harus juga menjemput Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali untuk berdebat dengan beliau dalam isu ini. Saya mudahnya merasa agak keliru dan juga pelik, kenapa pula di antara persengketaan kedua-dua orang ini, kedua tokoh ini nak kaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sedangkan kalau Najib betul-betul bersungguh-sungguh dan ikhlas untuk nak cabar Datuk Seri Anwar Ibrahim, banyak peluang sebenarnya untuk Najib berdebat dengan Anwar. Bukan sahaja di parlimen, bahkan di luar parlimen. Bahkan kita ketahui seperti mana Datuk Seri Anwar sendiri sebut, dah banyak kali dah, dia dulu lagi pun, sewaktu Najib jadi Perdana Menteri lagi pun, selalu beliau dicabar untuk berdebat. Malangnya tidak dapat sambutan daripada Najib itu sendiri. Dan hari ini bila dia mendapat cabaran daripada Rafizi, kemungkinan niat dia untuk nak memperlekehkan, untuk nak menganjing-anjing orang kata, maka dia kata, oh tak cukup dengan Rafizi kena bawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali untuk berdebat dengan beliau. Nak tunjuk bahawa dia lah hebat. Dia seorang, Rafizi akan berpasangan dengan Anwar untuk berdepan dengan bosku seorang diri. Itu cara psikologi, perang psikologi yang cuba dimainkan oleh Najib. Dan kalau saya berada di tempat Rafizi, saya boleh baca kelah Najib ini, saya akan memberi pilihan kepada Najib. Sama ada kamu nak berdebat dengan saya, yang mencabar saya. Saya yang cabar kamu untuk berdebat. Sekarang kamu nak terima atau tidak cabaran saya? Mengapa perlu kaitkan dengan Presiden Keadilan? Sedangkan kamu ada ruang, kamu ada peluang, banyak peluang. Di parlimen, ulah ceritalah, banyak kali peluang kalau dia nak bersungguh-sungguh berdebat dengan Datuk Seri Anwar. Tetapi kenapa bila Rafizi mencabar beliau, dikaitkan dengan Presiden Keadilan? Maknanya niat dia sememangnya untuk nak menganjing-anjing lah, untuk nak merendahkan Rafizi. Kononnya Rafizi ini bukan orang yang layak untuk berdebat dengan dia. Rafizi perlu kepada seorang lagi tokoh, iaitu Presiden Keadilan itu sendiri, untuk berdebat dengan beliau. Inilah sebenarnya kaedah Najib. Dan seperti mana saya sebut, kalau saya berada di tempat Rafizi, saya hanya beri kata dua kepada Najib. Sama ada berdebat dengan saya ataupun tak mahu berdebat. Jangan kaitkan Datuk Seri Anwar. Kalau nak berdebat dengan Datuk Seri Anwar, di luar tajuk ini, ataupun benda yang berasingan. Tajuk yang sama pun boleh, tapi berasingan. Sekarang ni antara kita berdua. Macam kita nak, macam kita zaman kita ada budak dulu lah. Kalau nak bertumbuk, okey, kau one by one. Jangan kau babitkan abang kau, pak saudara kau, bapak kau. Tak perlu. Kalau betul-betul nak jantan, okey, aku cabar kau, kau nak tak nak? Kau nak ke tak nak? Itu saja. Tapi malangnya Rafizi berikut-ikut dengan rentak Najib, maka Rafizi pun memberitahu, mengadulah kepada Datuk Seri Anwar tentang cabaran Najib ini. Dan seperti biasalah, Datuk Seri Anwar walaupun bukan atas inisiatifnya, bukan atas cadangannya,
Ya, dan mungkin di luar pengetahuannya tentang perkara ini, tapi bila Najib dikatakan mempelawa beliau berdebat, jadi Datuk Seri Anwar kalau tolak, maka Datuk Seri Anwar akan dianggap sebagai orang yang takut untuk berdepan dengan Najib. Ya. Dan kalau terima pula, apakah Datuk Seri Anwar bersedia untuk bersama dengan Rafizi hanya untuk melawan Najib Razak Zahari. Ya. Jadi pada saya, kalau dah perkara ini telah pun berlaku, ya, Rafizi telah pun pada saya telah pun membabitkan Datuk Seri Anwar di dalam persengketaannya dengan Najib, pada saya maka lebih baik Datuk Seri Anwar mencadangkan kepada Najib bahawa kalau nak berlaku pun, kalau nak berdebat sekalipun, harus tumpu kepada 1 lawan 1. 1 lawan 1. Ini barulah perdebatan yang adil. Dalam mana-mana sesi perdebatan pun kalau kita lihat, format perdebatan ini mana ada 2 lawan 1. Tak ada, kecuali dalam forum, wacana, bolehlah. Tapi bila sisi perdebatan, satu tajuk yang dipersetujui bersama, pro dan juga kontra, akan diperdebatkan dan 1 lawan 1. Moderator yang berkecuali dengan beberapa format yang telah dipersetujui bersama. Inilah cara debat yang proporsional. Apatah lagi, debat ini melibatkan pimpinan tokoh yang utama dalam negara kita. Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah Presiden Keadilan, beliau juga adalah Ketua Pembangkang, malaikat Najib Razak, walaupun tidak ada jawatan penting di dalam partinya sendiri, tetapi beliau merupakan bekas Perdana Menteri, ada seorang tokoh jugalah dalam politik negara kita. Dan saya mencadangkan agar perdebatan itu diteruskan, tapi caranya adalah yang lebih proporsional, iaitu 1 lawan 1. Tanpa membabitkan saudara Rafizi. Walaupun ini idea Rafizi, walaupun datang cabaran itu daripada Rafizi, tapi bila Rafizi membabitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebagai orang yang kita kenal sifat juangnya yang tidak pernah menolak tawaran debat daripada mana-mana apatah lagi musuh politiknya, beliau sudah pastinya bersetuju, maka sebaik-baiknya benarkan, teruskan perdebatan di antara Najib Razak ini dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim 1 lawan 1. Kalau sekiranya kita turut helah muslihat daripada Najib ini, di mana Rafizi akan berpasangan dengan Anwar, berdepan dengan Najib, belum pun perdebatan itu berlangsung, kredit daripada masyarakat awam yang menyaksikan perdebatan tersebut akan memberikan kelebihan kepada Najib. Mereka kata, oh apa debat, 2 lawan 1. Apa standard Parti Keadilan? Apa standard Rafizi? Nak lawan dan debat dengan Najib, nak cabar Najib, tapi kamu berdua, Najib seorang. Walaupun idea itu sebenarnya datang daripada Najib, tapi ini cara Najib memerangkap untuk mencemarkan imej kita, mencemarkan imej Rafizi, di samping itu juga mencemarkan imej Anwar Ibrahim. Nak berdepan dengan dia, kena berdua, Najib seorang. Jadi kita kena elakkan persepsi ini. Dan sebaik-baiknya sama ada Rafizi ataupun Anwar Ibrahim harus membuat keputusan dan juga harus meletakkan syarat. Kalau Najib meletakkan syarat, tak adil. Kita juga harus meletakkan syarat. Syarat kita, perdebatan ini harus 1 lawan 1. Najib boleh pilih sama ada dia nak berdebat 1 lawan 1 dengan Rafizi ataupun dia boleh berdebat 1 lawan 1 dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tak perlu 2 lawan 1. Nah, kita harapkan debat ini berlaku. Walaupun ada beberapa pihak mengatakan ini satu kredit bagi kedua-dua orang ini, Rafizi dalam ambang pemilihan parti untuk mendapat kredit bagi beliau, Najib juga untuk dapat kredit bagi beliau, supaya orang lupa pada kes-kes mahkamah dia, supaya lupa apa yang beliau lakukan selama ini, dan beliau tampil konon-kononnya sebagai hero, sanggup mencabar Rafizi dan juga Anwar Ibrahim untuk berdepan dengan beliau dalam isu ini. Kedua-duanya ada mempunyai kelebihan untuk mendapatkan kredit. Di pihak Rafizi pun nak dapatkan kredit dalam isu ini, di pihak Najib pun dapat kredit isu ini. Tapi apa pun nawaitu masing-masing, pada kita benda telah pun dirancang dan sama-sama telah bersetuju, cuma ubah format supaya tidak ada mengatakan ini merupakan helah Rafizi untuk mendapatkan nama. Jadi kita kalau boleh Rafizi tidak perlu turut serta dan kita serahkanlah orang yang paling layak dalam kedudukan itu untuk berdepan dengan Najib.
Najib adalah bekas Perdana Menteri dan Anwar Ibrahim adalah Presiden Keadilan dan juga Ketua Pembangkang. Jadi biarlah kedua-duanya berdebat dan kita saksikan ya, siapa pula kali ini yang akan berbuih mulut. Sebelum ini dalam perdebatan Anwar Ibrahim bersama Sabri Cik, ya, kita dah lihat bagaimana berbuih mulut jugalah Sabri Cik bila berdebat dengan Anwar Ibrahim. Dan kali ini kita nak tengok ya, bibir merah itu sama ada keluar air ataupun tidak. Ya. Tapi kalau kita ikutkan, ya, kalau kita ikutkan sikap Anwar, dia biasanya dia tidak berminat berdebat dengan orang yang tidak ada peranan yang besar ya, dalam menentukan dasar kerajaan. Kalau kita lihat dalam isu minyak dulu, masa waktu beliau berdebat dengan Sabri Cik, sebenarnya sasaran dia adalah berdebat dengan Perdana Menteri waktu itu. Ya, sebab Perdana Menteri yang boleh menentukan dasar di atas perdebatan itu. Ya, apa pun keputusan perdebatan itu sudah pastilah akan mempengaruhi ya, Perdana Menteri. Ya, sebab dia ada kuasa. Sebab itu Anwar lebih berminat berdebat dengan orang yang ada peranannya, ya, ada kesannya di atas perdebatan. Ya, sebab itu suatu dalam perdebatan isu minyak dulu, Anwar kalau boleh dia tak nak berdebat dengan Sabri, ya, sebab Sabri Cik waktu itu hanya menteri, ya, menteri komunikasi, menteri penerangan kan, waktu itu. Dan isu minyak ini tidak ada kaitan pun dengan Sabri, bahkan kuasanya terletak pada Perdana Menteri ataupun Menteri Kewangan, menteri yang menjaga minyak. Ya. Tetapi oleh kerana Sabri Cik menghantar surat jemputan, membuat cara jemputan ya, bersungguh-sungguh, maka Anwar melihat bahawa dia tidak ada pilihan, dia terpaksa juga berdepan dengan Sabri Cik. Ya. Kalau tidak orang kata Anwar ni penakut. Ya. Sebenarnya sasaran dia adalah Perdana Menteri. Sebab itu yang lebih selayaknya bagi dia. Kerana di ketika itu dia Ketua Pembangkang, ya, sebagai pengurusi Perkhidmatan Rakyat waktu itu. Ya. Jadi selayaknya adalah dia berdebat dengan Perdana Menteri. Tetapi Perdana Menteri tidak berani menyahut perdebatan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maka Sabri Cik yang bersungguh-sungguh ya, ingin berdebat dengan Anwar, maka Anwar melayan beliau dalam perdebatan tersebut. Dan kita boleh lihat, kalau kita tengok dalam YouTube pun, kita melihat ya, bahawa jauh sekali lah ya, kualiti perdebatan Sabri Cik berbanding dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan kali ini pun, saya rasa sedemikian rupa. Saya kalau tanya kepada Anwar secara peribadi, saya rasa dia pun tidak betul bersungguh untuk berdebat dengan Najib. Sebab Najib bukan Perdana Menteri. Itu bukan sasaran dia. Ya, patutnya diaturkan perdebatan beliau dengan Perdana Menteri. Ya, yang ataupun paling tidak menteri yang berada dalam kabinet sekarang ini. Kerana dia ada kuasa. Najib tidak ada apa-apa pun. Apa pun hasil perdebatan ini tidak boleh dilakukan ya, oleh Najib. Sebab dia tidak ada kuasa. Cuma sedikit kelebihan bagi Anwar adalah beliau boleh menyampaikan hujahnya, pandangannya, terutamanya dalam isu Sapura ini. Ya, beliau boleh mengatakan bagaimana Sapura ini boleh jadi satu syarikat yang dah kecairan, orang kata. Ya, syarikat yang rugi besar sehingga terpaksa untuk di bail out. Jadi Anwar mungkin boleh menyampaikan idea dia, pandangan dia, walaupun dia tahu bahawa apa pun idea dia ya, tidak akan memberi kesan. Sebab Najib tidak memegang jawatan apa-apa dalam keadaan sekarang. Tapi sekurang-kurangnya untuk Anwar tunjukkan kepada rakyat Malaysia bahawa beliau mempunyai idea dan beliau boleh memberikan pandangan ya, untuk kebaikan di dalam isu ini. Ya. Jadi bagi saya mudah-mudahan debat ini akan dapat dilaksanakan, dan Rafizi sebagai orang yang memulakan cabaran itu, beliau harus menentukan dan berusaha bersungguh-sungguh agar debat ini tetap juga dapat dilaksanakan, sama ada dilakukan secara terbuka ke, tertutup ke, live ke. Tapi bak kata Rafizi ataupun Najib sendiri dan juga di Anwar bahawa debat ini harus diadakan secara terbuka, buat secara langsung. Kalau dibuat oleh TV, RTM atau TV3 atau Astro, itu pun sudah cukup baik. Paling-paling tidaknya kita mengadakan siaran melalui internet lah ya, online, live untuk diikuti oleh masyarakat Malaysia. Tapi yang pentingnya jangan kita terperangkap, jangan kita hantar dua calon hanya untuk berdepan dengan Najib. Kita tentukan bahawa pertarungan atau perdebatan ini harus satu lawan satu supaya perdebatan ini dilihat oleh masyarakat
satu perdebatan yang adil. Ya. Nanti kalau kita 2 lawan 1, kalau dalam perdebatan itu Najib seolah-olah seperti kalah dalam perdebatan tersebut, maka dia guna alasan, oh aku satu orang, engkau berdua, aku satu. Kan? Dia akan gunakan alasan sedemikian rupa. Oleh itu kita tak mahu dia gunakan alasan tersebut, maka kita harus bijak. Ya? Bagi kita menentukan bahawa perdebatan ini harus dilakukan di antara Najib dan juga Anwar Ibrahim. Ya? Jadi kita harap ianya dapat dilaksanakan dan kita akan lihat sendiri apakah helah selepas ini Najib untuk melarikan diri daripada apa yang beliau sendiri cadangkan. Ya? Beliau sepastinya mahu supaya dia lawan 2 orang ni, Rafizi dan juga Anwar, supaya dia nak menganjing-anjing kita, mempelekehkan kita. Kononnya dia boleh berdepan dengan 2 tokoh ini. Tapi kita jangan terperangkap dengan tipu muslihat Najib. Kita harus tentukan bahawa tidak perlu keadilan berdebat dengan beliau, cukup keadilan menghantar 1 orang saja, sama ada Rafizi ataupun Anwar, untuk berdepan dengan beliau. Jadi kita harapkan perkara ini akan berlaku dan kita akan saksikan sendiri episod ini. Dan saya percaya Anwar telah pun bersedia, ya, untuk menghadapi, walaupun ia diadakan secara spontan ataupun secara tiba-tiba, ya, tapi Anwar adalah seorang yang biasa mengalami keadaan seperti ini dan dah tahu untuk berdepan, bagaimana nak berdepan dengan Najib. Ya. Jadi untuk kali ini itu saja ulasan saya, dan saya benar-benar mengharapkan agar saudara Rafizi dapat mengusahakan, ya, supaya perdebatan ini hanya berlangsung 1 lawan 1 sahaja, ya, demi untuk menjaga imej parti kita, supaya kita tidak dilihat seperti orang yang boleh dipelekehkan, ya, dan kita terpedaya dengan tipu muslihat Najib ini. Okey, cukup, terima kasih banyak. Dan sekali lagi kepada teman-teman yang belum subscribe channel saya, tekan butang subscribe untuk kita sharekan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.